Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa imamina wa qudwatina wa uswatina sayyidina wa maulana Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa qa'idid du'ati wal mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin adada anfasil makhluqin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'an wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'i wajhillah wa mardatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina shiratal mustaqim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan shalihan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahman sahiha walhamdulillahi rabbil alamin. Amin Allahumma amin. Thumma amma ba'du. Yang dimuliakan lagi disanjungi dan dicintai para alim ulama, tuan-tuan guru, para asatidzah, tuan-tuan imam, seluruh staf kepimpinan ahli jabatan kuasa Surau Al-Jauhar, Taman Sentosa yang diraikan lagi dikasihi dan disayangi ayah-ayah, ibu-ibu, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, semoga kita semua mendapat pengampunan dan rahmat Allah Jalla wa Ala. Amin Allahumma amin. Kita mulai majlis kita dengan Ummul Quran, hadiahkan Al-Fatihah ini kepada baginda Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabat, para isteri, para keluarga baginda radhiyallahu taala anhum, dan khususnya kepada tuan pengarang kitab almarhum al-alim al-alamah Fadlatul Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullahu taala, dan kepada keseluruhan para guru, para masyayikh, para habaib kita, dan kepada kedua orang tua kita. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia, taufik dan hidayah Allah. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia, taufik dan hidayah Allah. Dapat lagi kita menyambung pengajian pada malam ini pada membicarakan ilmu asas fardu ain akidah atau tauhid pada malam ini, pada membicarakan pada menguraikan kitab Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin. Semoga duduknya kita dalam majlis ilmu pada malam ini qabul di sisi Allah sebagai suatu amal soleh yang menjadi saham di akhirat nanti insya-Allah. Kita menyambung pada halaman yang ke-25 baris ketiga daripada bawah. Malam ni kita masuk sifat baqa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi wa iyyakum fid dharaini amin Allahumma amin. Berkata pengarang rahimahullahu ta'ala, ketiga baqa artinya kekal. Baik, ini kita masuk 20 sifat wajib bagi Allah. Apa maksud wajib bagi? Iaitu wajib atau mesti pada akal kita, bukan pada diri Allah.
maka mesti atau wajib pada akal kita Allah bersifat baqa. Dah 3 sifat kita belajar, wujud, qidam, baqa. Wujud Allah bukan zat saja, sifat juga. Wujud Allah, sifat yang pertama wujud. Wujud apa? Wujud zat Allah, wujud sifat Allah. Yang kedua qidam. Qidam ni tidak ada permulaan, tidak ada mula, tidak ada pencipta. Tu qidam. Qidam Allah ni apa benda? Qidam pada zat Allah dan qidam pada sifat Allah. Sifat Allah yang wujud tu juga qidam. Yang ketiga malam ni baqa, yakni kekal. Maka baqa Allah pada zat dan baqa Allah juga pada sifat. Baik. Faham yang tu? Jadi sifat Allah yang mana yang wujud? Sifat ma'ani. Sifat Allah ni ada 4 kategori. Yang pertama nafsiyah, yang kedua salbiyah, yang ketiga ma'ani, yang keempat ma'nawiyah. Sifat nafsiyah ada satu je, wujud. Sifat salbiyah, sifat nafsiyah ni nama sifat tu wujud, tapi bukan sifat tu yang wujud. Sifat tu nak faham saja, yang wujud tu zat Allah dan sifat Allah. Jangan tak faham yang sini. Nombor 1, sifat wajib bagi Allah. Nombor 1, sifat wujud. Itu nama sifat. Nama sifat, bukan sifat tu wujud. Tak, sifat wujud tu, nama sifat tu wujud. Okey, nama sifat tu wujud. Benda yang wujud zat Allah. Dah sifat Allah juga wujud. Tadi kata yang wujud tu tak, yang nama sifat wujud tadi tu tak wujud. Sifat Allah yang wujud daripada nombor 7 sampai nombor 13. Qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. 7 tu sifat tu wujud. Nombor 1 sampai nombor 6, wujud, qidam, baqa, mukhalafatu ta'ala lil hawadith, qiyamuhu ta'ala bi nafsihi wa daniyah. Tu semua tak wujud, hanya faham sahaja. Hanya faham sahaja. Tuan di belakang jangan sibuk bersolek. Tu Haji cuik tu dalam majlis ilmu. Bercelak ni ada adab dia. Saya juga memakai celak, ada adab dia. Okey, nombor 1 sampai nombor 6 tu tak wujud, faham saja. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, qiyamuhu ta'ala bi nafsihi wa daniyah. Nombor 1 sampai nombor 6 tu tak wujud, faham saja. Adalah pemahaman tu, nanti kita faham situ pada pemahaman perbahasan tu nanti. Kemudian daripada nombor 7, qudrat. Qudrat sampai kalam. Qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. 7 ni nombor sifat yang ke-7 sampai sifat yang ke-13 wujud. Dia ada pada zat Allah. Okey. Yang 14, kaunuhu ta'ala qadiran sampai kaunuhu ta'ala mutakalliman. 14 sampai 20, kaunuhu tu semua. Kaunuhu ta'ala qadiran, kaunuhu ta'ala muridan, kaunuhu ta'ala aliman, kaunuhu ta'ala hayyan, kaunuhu ta'ala sami'an, kaunuhu ta'ala basiran, kaunuhu ta'ala mutakalliman. 7 yang ujung ni, nombor 14 sampai 20, 7 sifat pun tak wujud, faham saja. Jadi bila kita sebut yang pertama sifat wujud, wujud apa? Zat Allah wujud, sifat ma'ani Allah wujud. Sifat ma'ani tu ada pada zat Allah. Nak faham yang tu? Itulah Tuhan yang kita sembah. Macam 20 sifat Allah tu bukan 20-20 wujud, dan bukan 20-20 tak wujud. Ustaz, sifat Allah tak wujud, zat Allah dia wujud. Tak, sifat Allah wujud. Sifat yang mana? Kalau payah nak ingat ma'ani, ingat nombor 7 sampai 13. Itulah sifat yang wujud. Sifat yang ke-7 sampai sifat 13. Qudrat sampai kalam. Tu sifat tu wujud, ada pada zat Allah. Ada, jangan dibayang macam mana. Jangan, Allah tak berupa. Okey, anak faham yang tu. Jadi
Nombor satu, sifat wujud. Apa yang wujud? Zat dan sifat Allah, sifat ma'ani. Yang kedua, qidam. Qidam Allah, qidam pada zat dan qidam pada sifat. Sifat Allah yang nombor 7 sampai 13 tu, sifat ma'ani tu, pendeknya sifat ma'ani, nama kumpulan dia. Okey, nama qudrat sampai kalam tu dalam kumpulan ma'ani. Jadi qidam Allah, qidam pada zat dan qidam pada sifat. Sifat ma'ani tu tak ada permulaan, tak ada penciptaan, tak ada kejadian. Selama ni ingat zat je kan? Kenapa saya bawa malam ni? Sebab biasanya benda ni saya akan cetuskan bila masuk pada qiyamuhu ta'ala binafsi. Tapi rasa macam terlambat je nanti. Tak apa, saya bawa je dulu. Jadi pemahaman yang pertama, kita dah belajar 3 sifat. Wujud, qidam, baqa' masuk malam ni. Jadi yang pertama wujud. Apa yang wujud? Kalau lagu tu kan Allah wujud. Allah tu zat dan sifat. Okey. Sifat yang ada pada zat Allah adalah sifat ma'ani. Benda zat sifat ma'ani, qudrat sampai kalam. Yang mana? Nombor 7 sampai 13. 7 sampai 13 yang mana? Buka kitab. Aku rotan kang. Bukalah kitab. Saya tak baca tak berapa. Okey, tu maaf lah. Yang boleh membaca rotan, tak nak buka kitab. Bukalah tengok sifat 20. Nah, internet pun boleh 20 sifat. 7 sampai 13 tu ma'ani. Golongan atau kumpulan ma'ani. Itulah yang wujud, yang ada pada zat Allah. Kita ni, diri kita ni zat. Zat saja ke? Dah ada sifat. Mana? Tinggi, kurus, keras, mana lagi? Kacak. Tu kalau tak cakap ya je. Okey. Meja, zat. Zat saja dah ada sifat. Mana? Besar, tinggi, petak, coklat. Nah, jubah. Zat aja, kain saja dah ada sifat. Mana? Putih, lembut. Nah, besar. Tu semua sifat dah tu. Mana boleh zat saja? Allah menjadikan sifat menempati, atau sifat ni dia ada pada zat, dia tak boleh sendiri. Mustahil akal sifat sendiri, tak ada. Sifat dia mesti duduk pada zat, dia mesti menempati zat. Cuma yang boleh nampak zat dan sifat makhluk. Zat dan sifat Allah tak menyerupai makhluk. Ringkas kata, tidak berupa. Tu pengadang tu. Besar, sifat. Coklat, sifat. 4 segi, sifat. Tinggi, sifat. Keras, sifat. Nipis ke tebal? Nipis tu, sifat. Dinding lagi tebal. Tu semua sifat lah. Zat, zat papan tu. Okey. Itulah zat dan sifat. Mana boleh zat saja? Maka Allah beserta sifat dia. Zat Allah beserta sifat dia. Sifat yang mana yang menempati, yang nak sebut menempati ni, saya ubah istilah yang lebih mudah. Zat Allah yang sifat tu ada pada zat Allah, sifat ma'ani. Qudrat sampai kalam. Qudrat, iradat, ilmun, hajat, sama, basar, kalam. Understand? Boleh? Jadi tiap-tiap sifat yang kita nak sebut nanti, pertama wujud. Apa yang wujud? Zat dan sifat Allah. Sifat yang mana ni? Ma'ani. Qidam. Qidam Allah. Yang mana qidam ni? Zat dan sifat Allah. Sifat yang mana qidam ni? Sifat ma'ani. Qudrat Allah qidam, iradat Allah qidam, ilmun Allah qidam, hayat Allah qidam, sama Allah qidam, basar Allah qidam, kalam Allah qidam. Begitu. Nak kena sebut satu-satu. Nah, baru dapat. Kalau nak ringkas, sifat ma'ani je. 7 tu dalam sifat ma'ani. Sifat ma'ani tu qidam. Ma'ani, bukan ma'ani. Ma'ani jual nasi lemak, bukan ma'ani tu. Ma'ani, ain. Nah, ma'ani. Daripada perkataan ma'nan. Nah, ma'ani. Ma'ani, jiran macam jiran kita ma'ani. Dia nak senang ingat boleh lah juga. Ingat ma'ani tu. Okey. Okey, malam ni masuk baqa', kekal. Jadi Allah bersifat kekal. Allah bersifat kekal tu, zat Allah dan sifat Allah kekal. Zat Allah kekal, ada sifat Allah binasa, dak sifat Allah juga kekal. Sifat yang mana? Ma'ani.
Jadi sifat yang lain, nombor 1 sampai 6, nombor 14 sampai 20, sifat yang lain 1 sampai 6, 6 lah jumlah. 6 tambah 7 berapa? 13. 13 tu nak memahami zat dan sifat Allah. Habis yang sifat ma'ani tu 7 tu, 7 tu nanti dia ada perbahaskan. Nah, semua ada perbahasan. Tapi nak ceritanya kalau kita ambil sekarang ni 3 saja dulu. Wujud, qidam, baqa. Wujud zat Allah dan sifat dia, qidam zat Allah dan sifat dia, baqa zat Allah dan sifat dia. Sifat Allah juga kekal. Okey? Tu. Baik. Saya macam terjah tak? Okey. Saya perasan macam terjah pasal aku lambat tadi. Nah, ada urusan tadi aku cakap macam mana ni? Hampir nak batal tadi dah. Cakap nah, tak boleh. Balik. Nah, mana yang sempat, siap tu gerak. Bolehlah 150, 160 juga atas highway tadi. Nah, habis nak bawa 80. Itu pun kena menunggu. Nah, tak apalah. Nah, kenderaan tu memang infak untuk agama Allah. Nah, pukul 150, 160. Nah, doa-doa tak ada, sampai neko sudah. Nah, biasa highway danga tu tak ada. Nah, asal orang lambat je high beam, pak macam Samsung buat kita. Habis dah lambat. Nah, minta maaf mujur saya sampai ada kosong, zap masuk. Ni fikir tak ada parking ni. Aduh, nak cari parking lagi. Nah, tak sempat berjemaah dengan tuan-tuan. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita nak masuk pada baqa' ni yang kata erti dia kekal tu. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka apa yang kita bahaskan tadi, setiap orang yang baligh dan berakal wajib tahu dan wajib beriman. Bila sebut Allah, dia mesti zat dan sifat dia. Ringkasnya kita sebut Allah. Kalau nak terperinci, zat Allah dan sifat Allah tu sebut terperinci. Nak sebut ringkas, Allah saja. Dalam kepala, zat dan sifat Allah. Jadi Allah wujud, zat dan sifat. Allah qidam, zat dan sifat. Allah baqa, zat dan sifat. Okay. Jadi kalau kita tanya, kamu tahu Allah baqa? Tahulah untuk imam. Kan saya dah belajar kat sekolah. Sekolah mana? Sekolah agama. Kamu sekarang umur berapa? 43. Tua lah. Sekolah agama berapa tahun dulu? Tahu tak Allah baqa? Tahulah. Lagu Raihan, Allah wujud, qidam, baqa. Saya tahu Allah baqa. Baqa Allah ni pada apa? Mam, jangan tanya lebih-lebih, Mam. Mam ni ke ajaran sesat, Mam ni? Dia nuduh pula imam tu ajaran sesat. Imam tu tanya baqa tu pada apa? Kalau dia reti baqa Allah tu, Mam, pada zat dan sifat Allah. Okey tu, lepas fardu ain. Nah, lepas kewajipan belajar. Okey. Baik. Itu tentang baqa. Baik, saya cuba nak ringkaskan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, maka baqa' ni terjemah Melayu kekal. Kekal ni dia ada dua kategori. Satu kekal Allah, satu kekal makhluk. Kekal Allah, baqa', Allah ni baqa', dia memang bersifat baqa'. Tu memang sifat dia. Memang sifat Allah. Baik pada zat maupun pada sifat ma'ani, memang bersifat baqa'. Zat Allah bersifat baqa', sifat Allah yang ma'ani itu pun bersifat baqa'. Okey. Dan makhluk ada yang bersifat makhluk tidak bersifat baqa'. Makhluk bersifat lawan pada baqa'. Baqa' ni lawan dia apa? Fana. Fana. Dia biasa orang main hakikat tahu istilah ni, fana, dah fana, dah fana. Fana betul-betul baru tahu dah. Fana ni apa? Binasa. Ada mati, ada pengakhiran. Nah, fana. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah itu memang bersifat baqa', makhluk bersifat fana. Baqa' kekal, fana binasa.
Lalu kenapa ada dua kategori baqa' ni? Baqa' yang pertama ataupun kekal yang pertama, kekal hakiki ataupun baqa' hakiki. Ini Allah memang hakiki baqa'. Nah, dipanggil istilah baqa' hakiki. Memang bersifat kekal. Dah makhluk bersifat fana. Habis pasal ada yang kekal macam syurga, neraka, Lauh Mahfuz, Arash, ahli-ahli neraka dan ahli-ahli syurga, titian, sirat, mizan dan seumpamanya, pasal tu semua kekal. Nah, especially syurga, neraka lah, pasal kekal. Kan dia bersifat fana. Kenapa tak binasa? Tu kekal tu, syurga, neraka dan ahli-ahlinya kekal. Baqa' bukan bersifat baqa'. Dia bersifat fana. Habis kan Quran kata baqa'. Quran kata syurga dan neraka tu dan isi-isinya tu kekal. Itu dengan kehendak Allah. Dipanggil baqa' aridi. Baqa' mendatang. Baqa' mendatang ni kalau tak faham, bahasa mudah, Allah yang baqa'kan dia. Allah yang kekalkan dia. Syurga bersifat fana. Habis itu apa pasal kekal? Allah kehendak dia kekal. Neraka kan fana, makhluk. Apa pasal kekal? Allah kehendak dia kekal. Okay? Bukan dia bersifat kekal, dia bersifat fana, bersifat binasa. Dah kekal tu, dengan kudrat dan iradat Allah, dia kekal. Allah nak binasa bila-bila masa boleh. Okay? Tapi Allah tak kehendak binasa. Bahkan Allah tidak menyalahi janjinya. Dalam firman Allah mengatakan syurga dan ahlinya, neraka dan ahlinya kekal selama-lamanya. Nah, jadi kalau orang tanya alam gaib, alam akhirat yang kekal tu, jawabnya Allah dengan kuasa dan kehendak Allah. Tu bahasa Melayu. Kalau bahasa Arab, dengan kudrat dan iradat Allah, Allah kehendak kekal, maka kekal. Bersifat kekal ke? Tak, bersifat fana. Tu makhluk baqa' aridi, yang dibaqa'kan oleh Allah. Baik. Peh belakang dah. Baik semua. Peh dah. Molek. Okey, baik. Dan Allah memang bersifat baqa' pada zat dan pada sifat. Okey. Dia kalau ada whiteboard kan, nanti kita buat ini Allah. Nah, kita tulislah Allah. Allah ni zat dan sifat. Sifat yang mana? Ma'ani. Ma'ani ni kita senaraikan. Qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama', basar, kalam. Kita senaraikan bawah kalimat Allah tu, qudrat, iradat sampai kalam. Okey. Jadi sifat pertama wujud, anak panah situ. Wujud Allah, zat dan sifat. Qidam Allah, zat dan sifat. Baqa' Allah, zat dan sifat. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, Allah, zat dan sifat. Qiyamuhu ta'ala binafsih, Allah, zat dan sifat. Wahdaniyah, Allah, zat dan sifat. Qudrat, qudrat kita masuk perbahasan yang memang sifat Allah yang wujud. Sifat ma'ani. Qudrat, perbahasan dia gini. Okey. Jadi kalau ambil nombor 2 ambil nombor 2 sampai 6, qidam, baqa', mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, qiyamuhu ta'ala binafsih, wadaniyah. 5 sifat ni, nombor 2 sampai 6 ni, nama dia sifat salbiah. Kategori ni saya dah pernah sebut belum? Ada tak? Sifat salbiah. Ada tak saya sebut dulu? Ada? Belum? Ada sebut tapi tak hurai. Okay. Kita kategorikan saja tak? Orang Pasir Pelangi jangan kata tak ada Sana dah khatam tauhid tau. Giling, buat muka berkerut, buat malu Pasir Pelangi. Ni sentosa tau. Saya tak nak sebut haji yang mana. Dah khatam ni. Kitab ni dah juga. Tak ingat tak apa. Tak ada Ustaz, tak ingat lah tu. Tak apa. Okay. Baik. Saya tak marah. Biasa lupa, yang penting tuan-tuan dah belajar. Okay. Dan saya menyaksikan tuan-tuan belajar. Baik. Kalau ambil pada kategori, dia ada 4 kategori. Kategori pertama, nafsiyah. Nafsiyah satu sifat je, wujud.
Kategori sifat Allah, 20 sifat Allah tu dia ada 4 kelas. Kelas pertama nafsiyah. Nafsiyah ni satu je sifat dia, wujud. Nak ceritanya diri Allah beserta zat dia wujud. Dia nak menyatakan, Allah nak menyatakan zat dia wujud dan sifat dia wujud. Tu kelas nafsiyah. Kelas yang kedua, biasa pakai kategori, tapi Sentosa ni macam standard sikit, kita pakai bahasa kelas lah. Okay, you understand what I'm talking about? Okay. Kelas yang kedua salbiyah. Salbiyah ni apa? Ternafi. Nak nafi apa Ustaz? Yang tak layak bagi Allah. Okay, ternafi. Ambil yang pertama, qidam. Yang pertama dalam kelas salbiyah lah. Kalau dalam 20 tu qidam yang kedua. Tapi kalau dalam kelas salbiyah, qidam tu yang pertama lah. Dia ada 5 sifat. Qidam, baqa', mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, qiyamu ta'ala bi nafsi, wadaniyah. 5 ni dalam kelas salbiyah. Qidam nak nafi apa? Nafi Allah ada mula. Kan terhurai kan? Apa maksud salbiyah? Salbi ni salbun, nafi. Tidak, tak terima. Jadi qidam sampai wahdaniyah itu sifat-sifat tu nak menolak, ternafi yang tak layak bagi Allah. Qidam apa yang ternafinya? Allah ada mula, zat Allah ada mula, sifat Allah ada pencipta dia, nafi. Itu kata zat Allah dan sifat Allah, qidam. Yang kedua baqa', nak nafi apa? Nafi binasa, nafi mati, nafi ada pengakhiran. Pada apa? Zat dan sifat Allah. Ternafi zat Allah binasa, ternafi sifat Allah binasa. Sifat ma'ani itulah. Jadi sebab tu yang saya kata tadi, sifat-sifat yang lain ni, nafsiyah, salbiyah ni pemahaman saja, nak faham tentang zat dan sifat Allah. Okey, baik. Itu tentang baqa'. Jadi salbiyah kita baru belajar berapa? 2 saja, qidam dan baqa'. Okey, tu sifat salbiyah. Ada lagi 3 nanti kita belajar. Kita akan kaitkanlah satu persatu. Baik. Maka berkenaan baqa', kita dah sebut dah, makhluk yang kekal itu baqa' aridi. Baqa' dengan kehendak Allah. Kalau Allah dan sifat dia baqa' hakiki. Memang bersifat baqa', memang bersifat kekal. Kita bersifat hudus, makhluk bersifat hudus, tapi kekal tu dengan kehendak Allah. Jadi kalau ambil pada ada permulaan dan ada pengakhiran, okey, dia ada 3 perbicaraan. Pertama, tak ada mula, tak ada akhir, tak ada pencipta, tak ada binasa. Siapa? Allah. Allah yang dimaksudkan zat dan sifat dia. Sifat yang mana? Ma'ani. Memang ngulang gitu. Tauhid memang kena ngulang gitu. Nanti istilahnya lain. Dia kena ngulang, kena pimpin elok-elok. Sebab dengan tauhid nilah menyelamatkan kita daripada kekal dalam neraka. Tak nak kekal dalam neraka, ilmu tauhid. Ilmu tauhid menyeleweng kalau sampai tahap berdosa besar, tak kekal dalam neraka lah, akan dikeluarkan juga. Tapi kalau menyeleweng sampai murtad, rosak akidah, kufur, bakal kekal dalam neraka. Na'udzubillah min zalik. Zahir Islam. Tu bahaya. Jadi ilmu akidah nak selamat daripada kekal dalam neraka. Tu satu-satu ngajar. Dah fiqah dengan tasawuf, Ustaz. Fiqah dengan tasawuf nak selamat daripada masuk neraka walaupun tak kekal. Akidah sahih, bagus, dia takkan kekal dalam neraka, dia akan masuk syurga juga. Habis kalau fiqah dan tasawuf salah, masuk dalam neraka tapi tak kekal. Jadi dengan ilmu fiqah dan ilmu tasawuf menyelamatkan kita daripada masuk dalam neraka Allah. Ini pada sudut usaha, ikhtiar, taat perintah Allah, Allah suruh usaha.
Bukan ambil pada hakikat kita masuk syurga dengan rahmat Allah. Benar. Dengan rahmat tu, rahmat nak datang daripada mana? Daripada maksiat. Dengan bermaksiat rahmat Allah turun gitu. Ni nampak. Ada pula dengan maksiat rahmat Allah turun. Dengan amal taat lah rahmat Allah turun. Amal taat tu mana tu? Fiqh dan tasawuf dan tauhid tu. Habis Ustaz, amalan-amalan sunat yang cerita tingkatan syurga, cerita nikmat syurga, mahligai syurga, itu masuk pada ilmu-ilmu yang sunat, amalan-amalan yang sunat. Maka settle akidah, fiqh dan tasawuf elok, baru bicara amalan sunat. Baru bicara sembahyang sunat, puasa sunat, sedekah sunat. Baik. Maka yang tak ada mula dan tak ada akhir, Allah. Yang ada mula dan ada akhir, makhluk. Tapi tak semua makhluk. Sebahagian makhluk ada mula ada akhir. Hudus dan fana, ada mula ada akhir. Itu sebahagian makhluk. Seperti binatang-binatang, pokok-pokok, bumi dan seumpama planet-planet. Itu semua ada mula ada akhir. Ada mula tak ada akhir, maksudnya ada mula tapi kekal. Mana? Yang Allah kehendak. Seperti kita, kita bakal ahli syurga. Amin lah majlis ilmu ni. Amin. Jangan kita ni kalau ikut timbang memang tak lepas. Lagi-lagi saya memang neraka je awak. Ya sungguh. Ke sini siapa memang ada jaminan syurga? Berdiri aku nak tengok muka dia. Tak ada yang berani bangun memang kita ni muka-muka neraka. Jangan nerakakan orang, nerakakan diri sendiri. Ya Allah, aku ni memang kalau ditimbang amal aku malam ni, ya Allah, kalau aku mati memang neraka, ya Allah memang azab. Tapi kita minta rahmat Allah, ampun, aku banyak dosa, ya Allah ampunkan aku. Minta dengan izinmu ya Allah, dapat syafaat Rasulullah SAW, baik di barzah maupun di akhirat. Kerana Allah sebut syafaat Nabi aku atas izin aku. Man zalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Tu, tengok terjemah dia. Maka minta. Ini salah satu kita nak minta rahmat pengampunan Allah dalam majlis ilmu. Apatah lagi ilmu ni ilmu fardu. Baik. Maka yang ada mula dan kekal, ada mula tapi tak ada akhir, kekal. Mana? Ahli syurga, syurga sendiri, neraka tu sendiri, dan ahli neraka yang mati dalam kufur tu kan. Kita nak buat macam mana? Kita dunia boleh doa, tapi Allah kehendak dia mati. Jadi dalam bab tauhid ni juga nanti masuk pada perbahasan qudrat dan iradat. Ni saya selit sikit je. Nanti kita berbahas secara terperinci. Apa dia? Setiap kehendak Allah, tak mesti Allah perintah, tak mesti Allah redha. Ingat tu baik-baik. Tu pegangan hakikat iman, bukan syariat. Dia masuk pada hakikat dah tu. Setiap yang Allah kehendak, maksud kata terjadi kan? Allah kehendak maka terjadi. Bila Allah kehendak dan terjadi, tak semua yang terjadi yang Allah kehendak tu Allah redha. Ada yang Allah tak redha, tapi Allah kehendak benda tu jadi. Ada yang Allah larang tapi benda tu jadi. Okey? Jadi kenapa? Tu jangan tanya, itu masuk sifat harus bagi Allah. Bahasa mudah sifat harus bagi Allah ni, Allah nak kehendak apa pun ikut kealiman maha mengetahui dia. Okey, nanti lepas azan isyak, sebelum saya tutup, saya bagi contoh yang mana Allah kehendak jadi, walhal Allah larang benda tu dan Allah tak redha. Okey, jadi kita jangan sengaja buatlah, balik pada syariat. Kita ada pilihan. Kita pergi laluan azan isyak dulu insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Baik. Untuk dekat kitab, sedikit sebanyak kita dah hurai tentang baqa. Kita tutup setakat ni dulu dekat kitab. Nanti kita akan sambung syarah yang pada kitab ni, dalil bagi sifat baqa. Minggu depan kita datangkan dalil. Quran kata apa? Allah berfirman berkenaan dengan sifat baqa Allah. Okey. Wallahu a'lam bissawab. Baik, berkenaan dengan ini, saya cuba seringkas mungkin sebab saya pun nak bergerak dah.
Nanti Tuan Pengerusi standby chop kejap lagi saya kat belakang ambil sign autograph. Tuan Pengerusi. Baik. Allah dia jadikan sesuatu dengan kehendak dia. Bila Allah kehendak dan qudrat melaksanakan kehendak, iradat ni kehendak. Iradat qudrat Allah. Iradat kehendak. Allah kehendak sesuatu dan dengan qudrat Allah terlaksana kehendak Allah, terjadi sesuatu kejadian, tak mesti Allah redha. Ada yang Allah redha, ada yang tidak. Ada yang Allah perintah, ada yang Allah larang. Baik, sekarang Allah kehendak kita semua dalam majlis ilmu. Dengan qudrat Allah terjadi kita semua dalam majlis ilmu. Allah suruh, Allah suruh. Allah redha, Allah redha. Insya-Allah. Okey, selesai. Itu senang nak faham. Yang maksiat ni ataupun yang tak elok ni. Mana? Allah larang mati dalam kapi. Tapi ada tak yang mati dalam kapi? Ada. Tu mati dalam kapi tu Allah takdirkan tak? Kehendak Allah tak? Kehendak Allah. Allah redha tak yang mati-mati dalam kapi? Allah takdirkan ni mati dalam kapi, mati dalam kufur ni Allah yang jadikan dengan kehendak dia. Allah redha tak? Allah tak redha. Sebab tu setiap kehendak Allah yang Allah jadikan, ada yang Allah redha, ada yang Allah tak redha, ada yang Allah perintah, ada yang Allah larang. Seperti Abu Jahal, matinya Islam ke kafir? Kafir. Allah redha mati kafir, Allah tak redha. Nah, habis jadi tu mana Allah larang mati kafir? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jangan kamu mati melainkan kamu mati dalam Islam. Nah, jadi bila benda tu terjadi, itulah kata ini masuk, sebenarnya saya nak jentik sikit ni, perkara ni masuk dalam sifat harus bagi Allah. Allah boleh kehendak apa yang terjadi. Allah boleh kehendak apa yang dia nak kehendak, sama ada dia redha atau tidak, sama ada dilarang atau tidak. Nah, tu keimanan. Nanti ada yang cakap, kalau macam tu ustaz yang mati kafir kesian lah. Allah kehendak dia mati kafir, betul Allah azab. Nah, nak kata apa? Allah zalim. Nak kata apa? Allah tak baik. Nah, sebab Allah yang kehendak tu. Walhal Allah tak redha. Allah tak suka, Allah larang pula. Tapi Allah takdirkan jadi. Nah, maka di sisi Allah tidak ada baik dan tidak ada buruk. Jangan pernah sekali kita tak baiklah Allah kehendak yang hamba dia mati kafir, betul Allah azab. Tak baik, weh mangkuk. Allah tak ada baik dan tak ada buruk di sisi dia. Atas segelintir ulama Ahlussunnah wal Jamaah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah kata apa? Allah segala yang dibuat baik. Tapi jumhur ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah kata di sisi Allah tak ada baik dan tak ada buruk. Jangan nisbah baik buruk di sisi Allah. Nah, kalau Mu'tazilah, Allah mesti berbuat baik. Habis yang jadi buruk maksiat semua ni, ini kehendak makhluk. Makhluk ada kehendak. Tu sesatnya akidah Mu'tazilah. Akidah Wahabi pada tajsim dan tasbih dia. Nah, jadi faham lah tu. Budak mati umur 4 tahun, mati kena gilis di tepi. Kan saya pernah buat contoh tu. Tu kehendak Allah. Allah bunuh budak tu. Tak baik. Tak. Iradat kehendak Allah, qudrat Allah yang melaksanakan iradat itu selari dengan ilmu Allah. Maha tahu Allah. Kita jangan kata tak baik ke apa, tidak. Nah, walaupun perkara tu tak redha, tapi itu hakikat keimanan, hakikat ketauhidan. Balik pada syariat, kita ada pilihan. Allah laranglah mati dalam kafir, maka pilih mati dalam Islam. Nah, untuk diri kita balik pada syariat. Allah kata jangan buat maksiat, kita pilih untuk buat ibadat, usahakan. Jangan kita pun terjebak dalam maksiat. Ini kehendak Allah. Kita buat maksiat, kita declare ini kehendak Allah, kita dakwa ini kehendak Allah. Perkataan tu benar, tapi berdosa. Ada orang tak semayang, kehendak siapa? Allah. Pasal dia tak semayang tu. Takkan terjadi kalau Allah tak kehendak.
Tapi itu hakikat pada keimanan. Balik pada syariat. Allah larang kan tak semayang. Yang sampai tak semayang kenapa? Sebab tu tak boleh hakikat saja berjalan, dia kena seiring dengan syariat. Kita ada pilihan, Allah beri pilihan. Nah, tu pada syariat. Pada hakikat ketauhidan kita tak ada pilihan. Kita karahah, terpaksa. Lawan bagi qudrat, berkuasa. Tu nanti masuk pada sifat ma'ani. Nah, balik pada syariat. Allah larang, kita kena taat. Nah, ini buat maksiat, sandar pada Allah. Perkataan tu benar, tapi berdosa besar. Kerana menisbahkan maksiat dan benda buruk pada Allah. Ni aku berzina, Allah dah takdirkan aku berzina. Benar tak perkataan tu? Benar. Tapi berdosa besar. Yang boleh sebut macam tu dalam maqam ta'lim saja. Nak buat contoh. Bukan nak buat amal. Nak buat amal lah. Okey, nak buat amal. Yang bermaksiat, dia kata ini kehendak Allah, aku buat maksiat. Berdosa besar satu. Okey, bila mati dia tuduh Allah yang kehendak diri aku buat maksiat. Betul, pada hakikat keimanan betul. Balik pada syariat, dia telah langgar suruhan Allah. Dan dia mendakwa maksiat yang dia buat tu, dia sandarkan, dia nisbahkan pada Allah yang mentakdirkan. Berdosa besar perkataan tu, walaupun benar. Natijah di hujungnya, siapa kena azab di barzah? Kita. Siapa kena azab di akhirat? Kita. Terungkapkah di mulut kita, ya Allah, Kau dah takdirkan aku maksiat kat dunia, alam barzah Kau azab pula aku? Terungkapkah perkataan tu di barzah nanti? Jangan kata depan Allah, depan mungkar nakir tak bercakap dah, kena balun je. Itu jangan buat pandai sangat. Masuk belajar ni tauhid, syariat, dan selari dengan hakikat. Dan Nabi SAW tu apa? Bodoh? Tak, dia faqanah, bijak sana. Ada pilihan. Balik pada syariat, kita ni ada pilihan buat ibadat, buat maksiat. Maka jangan langgar Allah punya larangan. Tu cukup sekadar. Jadi dengan itu saya mohon ampun dan maaf di atas kekasaran bahasa, ketelanjuran kata, keburukan adab, kerendahan akhlak. Jika ada salah dalam penyampaian, saya mohon ampun dan maaf. Kita tangguh majlis kita dengan kafaratul majlis dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Faghfir li wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur la yaghfiru dhunuba illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahman sahiha. Allahumma shrah bil Qur'anil 'azim sudurana wa yassir bihi umurana wa 'azzim bihi ujurana wa wasi' bihi arzaqana wa hassin bihi akhlaqana wa nawwir bihi qulubana wa quburana wa qubur abaina ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma arzuqna mutaba'atan nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan mutaqabbal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Maka dengan itu, apabila kita bermaksiat, wajib salahkan diri, mengaku berdosa, mengaku bermaksiat. Faham? Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.